Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Sehat tak semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dah sarapan? Iskandar dah sarapan? Dah. Bagus. Okey, hari ni kita akan belajar topik baharu di mana minggu lepas adalah merupakan topik akhir kita untuk bahagian B. Kiranya pembangunan masyarakat kita dah habis, yang diakhiri pada kelas minggu lepas, iaitu pembangunan cinta akan alam sekitar. Jadi hari ini kita akan masuk topik yang baru, iaitu pembangunan negara, yang akan menerangkan secara lebih terperinci lagi, iaitu politik dan kepimpinan. Okey, sebelum kelas kita mula, saya ada sediakan set induksi yang digunakan untuk kamu sebelum pembelajaran kita bermula. Jadi saya nak kamu tekan link yang telah saya masukkan dalam grup WhatsApp kamu tadi, dan saya nak kamu lihat ataupun kenal pasti apa yang hendak disampaikan oleh video tersebut. Okey, selamat menonton. Oh no! I'm lost! Where's the light? It just went away! What do I do? Help! We'll be stuck here forever! Do not panic! Do not panic! We are trained professionals! Now stay calm. We are going around the leaf. Around the leaf? I don't think we can do that. Oh, nonsense. This is nothing compared to the twig of 93. That's it. That's it. Good. You're doing great. There you go. There you go. Watch my eyes. Don't look away. And here's the line again. Thank you. Thank you, Mr. Soil. Good job, everybody. Baiklah, selesai daripada aktiviti menonton video tadi. Jadi saya nak kamu bagi tahu saya apa yang kamu bolehi daripada video tersebut. Apa yang kamu faham yang hendak disampaikan oleh pengarang video tersebut. Okey, Azlan, ada tak jawapan? Tak ada. Masih cari. Okey, tak apa. Okey, yang perempuan nak tak jawab? Okey, daripada video tadi, yang dapat kita bolehi daripada video tersebut ialah nilai-nilai kepimpinan seseorang ketua tersebut dalam mengenal pasti ataupun menjadi pemimpin dalam sesebuah organisasi ataupun sesebuah kumpulan. Jadi daripada tayangan video tersebut, cikgu akan kaitkan dengan pembelajaran kita hari ini, iaitu berkaitan dengan kepimpinan. Okey, baik.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey kelas, baiklah. Hari ini bersama saya Cikgu Muhammad Hamzah bin Dohadi dalam kelas Kesusahan Melayu Komunikatif semester 2 STPM. Okey. Kelas hari ini okey baiklah. Sebelum tu saya nak tanya minggu lepas kita belajar aspek alam sekitar kan dalam pembangunan masyarakat. Ada siapa yang masih ingat lagi? Apa pembangunan masyarakat dalam elemen cinta akan alam sekitar? Ada tak siapa yang jawab? Boleh jawab. Okey, Syah Fitri, saya nak awak jawab apa? Okey, terima kasih kepada Syah Fitri kerana telah berani untuk cuba menjawab soalan daripada cikgu. Okey, baiklah. Hari ini kita akan masuk topik yang baru iaitu pembangunan negara dalam elemen politik dalam novel Suratus Salatin atau lebih dikenali sebagai Sejarah Melayu. Okey, baiklah. Saya teruskan lagi. Okey, ini adalah konsep politik. Politik merupakan pengetahuan tentang politik telah wujud sejak permulaan tamadun manusia lagi seiring dengan dinamika kehidupan manusia sejak zaman kuno berasaskan konsep yang telah dipraktikalkan secara bersistem konsep yang tidak dipraktikalkan secara sistem maksudnya tidak mempunyai sistem, contohnya macam perintah atasan, perintah bawahan dan penduduk. Maksudnya pada zaman tu politik dah wujud tapi dia tidak diasaskan secara praktikal. Yang tu tadilah daripada raja, pemerintah, lepas tu bendahara, pengulu dan rakyat jelata. Dia tak macam tu. Menurut Harun Daud, politik menekankan kepada kepentingan kuasa dan kuasa itu akan ada kait dengan memerintah. Maksudnya politik ini, kalau kita bercakap pasal politik, secara automatik kita akan menyentuh pasal kepimpinan ataupun pemerintahan. Okey, baiklah, seterusnya berdasarkan daripada kenyataan berikut, politik boleh dikatakan sebagai seseorang ataupun pemerintah atau organisasi yang berkuasa dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Maksudnya politik ni tadilah seperti yang saya bagi tahu tadi, ya biasanya politik ni dia akan lebih menyentuh pasal sistem pemerintahan dalam sebuah negara, dalam sebuah kelompok masyarakat dan sebagainya. Okey, kepimpinan pula. Kepimpinan membawa erti keupayaan memimpin dan kepimpinan pula ialah keupayaan sebagai pemimpin. Okey, baiklah. Kepimpinan. Kepimpinan membawa erti keupayaan memimpin, manakala kepimpinan pula ialah keupayaan sebagai pemimpin, iaitu seseorang yang pemimpin. Apa beza antara kepimpinan dan kepemimpinan? Okey, ada dua beza dia, iaitu di mana kepimpinan lebih menjurus kepada sifat dalaman seseorang itu untuk memimpin sesebuah organisasi ataupun sesebuah kelompok masyarakat ataupun sesebuah kelompok rakyat di dalam sesebuah negara. Manakala kepemimpinan pula ialah keupayaan sebagai pemimpin. Dia lebih menyentuh kepada individu itu tersebut dalam memimpin, iaitu daya seseorang itu untuk memimpin. Jelas tak semua? Alhamdulillah, jelas. Okey, terus secara umumnya kepimpinan adalah tingkah laku yang mempunyai keupayaan mengubah haluan sesuatu organisasi. Maksudnya nilai ataupun keupayaan kepimpinan ini dia secara tidak langsung dia boleh mengubah seseorang ataupun mengubah haluan sesebuah organisasi. Contohnya dalam kelas kamu kan ada ketua kelas kan, lepas tu ada murid-murid biasa. Maksudnya ketua kelas tu merupakan pemimpin kamu. Jadi ketua kelas yang telah dilantik daripada cikgu, dia akan sentiasa mengawal kelas kamu supaya dia dalam keadaan yang lebih terawal, teratur dan sebagainya. Kepimpinan memberi gambaran tentang individu yang berkuasa dan dinamik. Maksudnya, ketua kelas kamu tadi, dia mempunyai kuasa untuk mengawal gerak-geri kamu. Contohnya, saya bagi contoh lah. Macam kata, ketua kelas kamu menyediakan jadual bertugas.
Jadi melalui jadual bertugas tu, arahan dia dah terletak dalam jadual bertugas tu. Contohnya Iskandar. Hari Isnin dia diarahkan untuk mengelap ataupun membersihkan tingkap. Jadi Iskandar dia terpaksa akur dengan arahan ketua kelas tersebut. Itulah yang dimaksudkan kepimpinan ialah seseorang individu yang mempunyai kuasa dan dinamik. Jelas tak semua? Okey, baiklah. Seterusnya, ini adalah sistem pemerintahan zaman Kesultanan Melaka. Ada banyak sistem pemerintahan dalam zaman Kesultanan Melaka yang terdapat dalam novel Sulatus Salatin. Jadi, saya senaraikan 5 saja yang merupakan cadangan jawapan kamu. Jadi, kamu boleh juga untuk cari sistem pemerintahan yang lain. Ini adalah contoh yang pertama, iaitu sistem pemerintahan beraja berkuasa mutlak. Di mana dalam zaman Kesultanan Melayu Melaka mempunyai seorang raja yang berkuasa mutlak, di mana raja tersebut dia akan mengawal sesebuah kerajaan dia. Raja mempunyai autoriti dan kuasa penuh ke atas rakyat dalam sesebuah urusan yang berkaitan dengan kerajaan. Itulah tadi saya masukkan, iaitu raja yang mempunyai kuasa mutlak. Dia akan mengawal pemerintahan ataupun kerajaan dia. Yang kedua ialah konsep raja berdaulat. Yang ni raja dikatakan mempunyai kelebihan luar biasa dan dipercayai. Jika rakyat mendahaka, pasti akan menerima balasan seperti yang menimpa Maharaja Cina. Contohnya boleh dikatakan bahawa raja ini mempunyai kuasa luar biasa yang boleh menyebabkan sekiranya penduduk ataupun rakyat yang berlaku kurang sopan ataupun berlaku kurang ajar terhadap raja tersebut, dia boleh menerima tulah dia sendiri. Jelas tak semua? Okey, seterusnya raja sebagai penasihat kepada bendahara sebagai penasihat kepada raja. Ini contoh ni kita boleh lihat kepada pewatakan Tun Perak. Tun Perak merupakan antara bendahara penting dalam kerajaan Melaka yang banyak memainkan peranan dalam pembangunan negara. Maksudnya Tun Perak ini adalah merupakan bendahara yang bagus, yang berkualiti, yang boleh membantu sistem pemerintahan di sebuah negara tersebut. Seterusnya, Laksmana berfungsi menjaga keamanan dan keselamatan negara. Ini adalah typo, keselamatan, bukan keselamatan negara. Maksudnya, contoh ini kita boleh lihat kepada pewatakan Hang Tuah, di mana Hang Tuah berjaya menakluki ataupun mengusir Semaluki yang datang ke kawasan jajahan Talukan Melaka untuk melakukan kekacauan. Di mana Laksmana Hang Tuah ni dia telah berkorban untuk menjaga keamanan dan keselamatan sebuah negara. Seterusnya, penghulu bendahara yang bertugas menjaga perbendaharaan negara. Sistem ini turut memainkan peranan penting dalam sistem pemerintahan Sultan Mansur Shah. Beliau turut mengetahui para pegawai mengusahakan hasil pendapatan kerajaan di samping sebagai ketua angkatan perang. Okey, kita di sini seterusnya kita akan balik kepada gaya kepimpinan dalam pembangunan negara. Yang ni contoh ni saya ambil daripada novel Sulatus Salatin, iaitu Sejarah Melayu. Ada banyak gaya kepimpinan yang lain yang boleh kamu ambil selain daripada yang ni. Dia ada bijaksana, dia ada banyak lagi. Namun cikgu senaraikan 5 saja, iaitu beriman, adil, kecekapan, berwawasan dan berilmu. Beriman adalah merupakan trust kepada kepimpinan. Maksudnya seorang pemimpin dia perlulah mempunyai iman yang kuat ataupun iman yang teguh, supaya dia boleh menjadi seorang pemimpin yang taat kepada perintah ataupun arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, contohnya Sultan Mansur Shah berguru dengan Maulana Abu Bakar untuk memantapkan lagi ilmu dan pegangan agama. Maksudnya Sultan Mansur Shah ni dia walaupun dia dah ada pegangan agama, namun dia lagi berusaha lagi untuk mencari pegangan ataupun ilmu yang lain untuk dia kuatkan atau kukuhkan dia punya iman. Seterusnya kedua iaitu berilmu, asas pembangunan negara. Maksudnya
ilmu adalah merupakan asas dalam pembangunan sebuah negara. Contohnya Sultan Mansur Shah dan Tun Perak dianggap sebagai pemimpin yang cintakan ilmu dan menjadikan istana sebagai pusat perkembangan ilmu. Maksudnya Sultan Mansur Shah dan Tun Perak ini adalah merupakan individu ataupun pemerintah yang mempunyai ilmu yang boleh dijadikan sebagai sandaran dalam membuat keputusan ataupun menjadikan sandaran dalam memerintah sebuah negara. Jelas tak semua? Jelas? Okey, saya teruskan lagi. Seterusnya berwawasan. Berwawasan adalah merupakan berpandangan jauh untuk kepentingan negara. Maksudnya mempunyai wawasan yang jelas. Wawasan yang tidak berbelah bagi. Contohnya Sultan Mansur Shah sanggup menceraikan isterinya Tunkudu untuk mengelakkan perpecahan dalam sebuah masyarakat. Contohnya jika beliau tidak mempunyai gaya kepimpinan berwawasan ni, niscaya dalam penduduk dia akan bergaduh sesama sendiri. Jelas tak? Jelas? Okey, saya teruskan lagi dengan gaya kepimpinan kecekapan. Kecekapan bertindak dan membuat keputusan. Ini adalah contoh dia Sultan Alauddin yang Shah yang berjaya membantras pencuri kes kecurian yang berluasa di Melaka dengan menyamar sebagai pegawai. Ini adalah contoh ni kita boleh ambil sebagai itu juga kebijaksanaan. Kebijaksanaan Sultan Alauddin Shah menjaman sebagai pegawai untuk membantras kes kecurian di Melaka pada masa itu. Seterusnya yang terakhir iaitu adil. Adil merupakan tonggak pembangunan negara. Seseorang pemimpin yang berjiwa rakyat perlulah mempunyai jati diri ataupun gaya kepimpinan yang adil. Sultan Alauddin Riwayat Shah yang membuat keputusan dengan tepat dan tidak zalim. Maksudnya dia punya hukuman dia berlaku adil. Okey, kita teruskan lagi dengan ini adalah kepentingan gaya kepimpinan dalam konsep pembangunan negara. Ada banyak kepentingan gaya kepimpinan ni. Namun ni adalah contoh ataupun cadangan jawapan daripada saya. Yang pertama iaitu kestabilan negara, kemampatan ekonomi, keamanan, perpaduan rakyat, maju dan kehidupan lebih harmoni. Ni keamanan. Keamanan ni kita boleh contoh ataupun kaitkan dia dengan gaya kepimpinan tadi, yang ni berwawasan, di mana Sultan Muzaffar Shah sanggup menceraikan isteri dia Tunkudu untuk mengelakkan perpecahan dalam sebuah masyarakat, dan ini akan mendatangkan kepentingan kepada negara, iaitu akan membuat sebuah negara itu aman, kehidupan lebih harmoni dan berlakulah perpaduan dalam rakyat di sebuah negeri tersebut. Okey, itu saja penerangan daripada saya. Jadi saya nak kamu salin nota yang daripada cikgu terangkan tadi. Jadi dan seterusnya cikgu nak kamu jawab soalan yang telah cikgu sediakan tadi. Okey, baiklah. Terima kasih saya ucapkan kepada kamu semua kerana sudi ataupun sanggup untuk mendengar penerangan daripada saya. Okey, sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.
Alhamdulillah, selesai daripada semua aktiviti yang telah kamu jalankan tadi. Maka berakhirlah kelas kita hari ini. Okey, sebelum kelas kita berakhir, saya nak pilih salah seorang daripada kamu semua untuk membuat rumusan bagi pembelajaran kita hari ini. Jadi saya nak pilih ataupun kamu sendiri yang wakil? Oh, nak saya pilih. Okey, baiklah, saya pilih saya pilih Najwa. Okey Najwa, buat rumusan. Okey, Najwa beritahu yang sikap kepimpinan dalam diri seseorang dapat menjadikan seseorang itu bertanggungjawab. Okey Najwa, awak punya rumusan bagus sebab dia mempunyai berkaitan dengan topik pembelajaran kita hari ini, iaitu gaya kepimpinan. Okey, sebelum kelas kita berakhir, saya juga ingin membuat rumusan bahawa dalam pembelajaran pembangunan negara terdapat aspek yang perlu kamu ambil ataupun tekankan, iaitu aspek kepimpinan. Dalam aspek kepimpinan ini terdapat pelbagai gaya kepimpinan yang perlu kamu terokai, dan di setiap gaya kepimpinan tersebut akan melahirkan kepentingan dia kepada pembangunan negara. Jadi kat sini saya nak tekankan bahawa kamu perlulah mengingat ataupun menyenaraikan seberapa banyak gaya kepimpinan yang boleh kamu ambil daripada novel sejarah Melayu ataupun lebih dikenali sebagai Sulalatus Latin. Kerana dalam novel tersebut banyak tokoh-tokoh yang mempunyai gaya kepimpinan yang boleh kamu ambil contoh bagi membuat berkaitan dalam penulisan esei kamu semasa ataupun exam yang akan datang. Okey kelas, maka selesai daripada rumusan saya dan rumusan daripada rakan kamu, maka berakhirlah kelas kita hari ini. Okey, sekian, terima kasih. Sehingga berjumpa lagi.